Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syarul. Pada hari ini saya akan menerangkan cara menjawab kertas 2, iaitu pemahaman. Saya menyelesaikan soalan pemahaman dengan cara yang paling mudah. Saya harap benda ni boleh dikongsikan kepada semua rakyat Malaysia. Jangan lupa kiranya bermanfaat, share lah kepada kawan-kawan semua terkena PKP ni. Kita belajar menggunakan teknologi yang ada. Jom kita saksikan. Ku akan menjagamu selama hidupku ini. Ku kan tetap di sampingmu walau apa terjadi. Pada hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua bahasa Melayu cara menjawab soalan pemahaman SPM kertas 2. Pada hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua bagaimana teknik untuk mendapatkan markah yang baik apabila menjawab soalan pemahaman ini. Dan pemahaman selalunya dia akan bergabung dengan soalan rumusan. Untuk maklumat lanjut cara buat rumusan, anda semua boleh layari Cikgu Syarul Vlog cara buat rumusan SPM. Seterusnya kita masuk kepada pemahaman. Teknik menjawab pemahaman umum. Teknik menjawab pemahaman umum. Yang pertama, dalam pemahaman umum ada 3 soalan. Soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Kita ulas, kita bincang satu persatu. Soalan 1 tanya tentang maksud perkataan daripada perenggan. Contohnya, berikan maksud rangkai kata membentuk peribadi anak-anak. Soalan ni 2 markah. Jadi cara menjawabnya ialah kita mesti ulang. Contohnya, siapa nama anda? Nama saya Syahrul. Jawapan itu adalah betul. Kalau kita jawab siapa nama anda? Syahrul. Itu tidak kurang tepat. Mesti mulakan dengan maksud rangkai kata, kena ulang rangkai kata ni. Maksud rangkai kata tersebut ialah bagi jawapan. Wajib buat ataupun pilihan kedua boleh buat ulang balik membentuk peribadi anak-anak bermaksud. Faham kan? Baru bagi jawapan. Kita pergi, nanti saya akan bagi jawapan. Soalan kedua ini selalunya 3 markah. Soalan kedua dalam pemahaman umum 3 markah. Soalan kedua dalam pemahaman umum ialah 3 markah. Sebenarnya dia berkaitan juga tentang contoh soalan. Pengarang menyatakan beberapa langkah yang perlu dilakukan bagi menangani masalah sosial dalam kalangan remaja. Nyatakan langkah-langkah tersebut, 3 markah. Di dalam ayat ni, apa yang perlu kita buat? Kita mesti ulang. Contoh menjawab soalan ni ialah ambil daripada petikan juga kan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi menangani masalah sosial dalam kalangan remaja ialah, ulang balik. Langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi menangani masalah sosial dalam kalangan remaja ialah jangan malas jangan kedekut mau salin balik, tidak sampai seminit pun untuk salin soalan ni. Maksudnya bila buat ni, maksudnya kita mengikut format yang sebenar. Seterusnya soalan nombor 3 ialah kebat pendapat, 4 markah. Tentunya dia akan bagi macam ni lah. Soalan 3 adalah berkenaan dengan kebat. Jawapan kena fikirkan sendiri. 4 markah, kena berikan 4 markah. Kalau 3 markah kena berikan 3 jawapan, 3 isi. Contoh, pada pendapat anda, apakah akibat terhadap remaja sekiranya tidak mendengar nasihat dan teguran daripada ibu bapa? Agak-agaknya macam mana jawapan kita? Pada pendapat anda, apakah akibat terhadap remaja sekiranya tidak mendengar nasihat dan teguran daripada ibu bapa?
Okey. Kita mesti ulang. Pada pendapat saya, mesti ulang balik ya. Pada pendapat saya, akibat terhadap remaja apabila tidak mendengar nasihat dan teguran ibu bapa ialah, kena ulang pada pendapat anda. Pada pendapat saya, akibat terhadap remaja sekiranya tidak mendengar nasihat dan teguran ibu bapa ialah, ulang saja balik soalan. Okey. Okey, kita tengok jawapannya. Untuk soalan 1. Ni ialah, tengok tadi, membentuk pribadi anak-anak. Jawapannya ialah, maksud rangka kata tersebut ialah mendidik tingkah laku anak-anak. Maksudnya ulang, tidak payah mau tambah ayat yang panjang. Kalau 3 patah perkataan, 3 patah perkataan. Kalau 1 patah perkataan, bagi jawapan 1 patah perkataan, tidak payah banyak-banyak. Okey, atau soalan kedua, jawapan kedua yang kita boleh gunakan, membentuk pribadi anak-anak bermaksud mengasuh, cukup, ataupun mengajar akhlak anak-anak. Dapat 2 markah penuh. Okey, soalan nombor 2. Kita ulang tadi kan, langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi menangani masalah sosial dalam kalangan remaja ialah, yang pertama, ibu bapa perlu meluangkan masa bersama anak-anak mereka. Ini isi yang pertama. Isi yang kedua, selain itu, pihak sekolah mengadakan pelbagai aktiviti yang berfaedah dan menarik seperti perkemahan dan lawatan ke tempat bersejarah. Jawapan yang ketiga, sebab tadi 3 markah, kurang-kurang mesti ada 3 jawapan, 3 isi. Tapi kali ini kita bagi 4, jadi selamat, takut ada yang tidak betul kan. Jadi bagilah 4. Kawalan disiplin di sekolah yang ketat. Okey, semua isi ini adalah daripada petikan. Dan yang terakhir, penguatkuasaan undang-undang mampu menghalang remaja terlibat dengan pelbagai aktiviti sosial. Ini adalah contoh jawapan pemahaman yang lengkap untuk soalan 1 dan 2. Okey. Soalan 1 2 markah, soalan 2 3 markah. Jadi cukup dengan 3 isi, tapi saya sarankan bagilah 4 untuk memastikan kalau sekiranya jawapan kita salah, ada yang backup. Okey. Okey, untuk soalan nombor 3. Nombor 3 ialah soalan jenis kebat ataupun kebat. Jawapan kena melalui pemikiran kita sendiri. Okey. Soalan 3 4 markah, jadi kita kena bagi 4 isi. Okey. Contoh ni yang saya sudah bagi. Pada pendapat saya, akibat apabila remaja tidak mendengar nasihat dan teguran ibu bapa ialah, yang pertama, mereka akan hilang kasih sayang daripada ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Selain itu, ini yang kedua, mereka mudah terdedah kepada pelbagai masalah sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat hari ini, seperti penagihan dadah, lari dari rumah dan sebagainya. Jadi 2 markah sudah. Okey. Untuk markah yang ketiga, mereka juga akan gagal dalam pelajaran dan kerjaya akibat terpengaruh oleh rakan sebaya. Okey. Manakala yang keempat, negara juga akan kehilangan tenaga kerja yang berkemahiran akibat sebilangan remaja tidak mempunyai jati diri dan tidak mampu bersaing di peringkat global. Okey, yang pertama, jadi maksudnya bila kita jawab ada 4 markah, otomatik kita dapatkan. Senang. Diri sendiri, masyarakat, negara, global. Ambil partisi. Yang pertama diri sendiri, kedua masyarakat, ketiga negara, dan keempat boleh masukkan peringkat global. Jadi bila kita imbas balik, mudah kan cara membina pemahaman ni? Sangat-sangat mudah. Okey, saya harap semua adik-adik semua atau pelajar-pelajar, murid-murid semua faham bagaimana teknik menjawab soalan pemahaman dengan mudah, ringkas dan padat. Okey. Tidak payah basirkan masa. Okey, ini adalah lubuk markah yang kita boleh dapat penuh. Okey. Dengan teknik dan cara yang betul. Okey.
Jadi terima kasih, itu saja perkongsian saya untuk kali ini tentang teknik membina, teknik menjawab pemahaman, soalan pemahaman untuk SPM untuk tingkatan 4 dan 5 bahasa Melayu. Semoga bermanfaat kepada semua. Bolehlah share. Oke, terima kasih. Untuk info bahasa Melayu yang lain, sila layari channel saya Cikgu Syarul Vlog, itu YouTube, ataupun boleh hubungi nombor telefon tersebut untuk bertanya apa-apa soalan tentang bahasa Melayu. Okey, jumpa pada channel akan datang. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum.